اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 47, petok yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lima rawa Muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a faqala Ashhadu an la ilaha illallah. Ilah, alif lam kha tu ilah, ringkasan daripada ila akhirih. Ila akhirih ni sudahlah sampai ke akhir sebagaimana hak di atas terdahulu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah situ lah ilah. Kalau Rumi mana dan seterusnya ke mana? Kan dia ada ringkasan kan? Dia ringkas DLL dan lain-lain kan gitu. Lepas tu dan seterusnya tu dia mana? DS apa? Ke tak ke hotu reka sendiri je tu. Betul dah. Biasa Rumi tulis mana? Ke tulis titik-titik gitu je? Titik-titik gitu je. Dia kalau ayat Al-Quran didatangkan al-ayah, tu iqra'il ayah, tu dia maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. Al-ayah, iqra'il ayah. Mana apa ni? Tamimil ayah, sudah ayat. Misalnya dia ayat tu panjang, didatangkan sebahagian, lepas tu al-ayata, sudah ayat. Hujung ni ni ilah, ila akhiri, sudahlah. Sebab datang dah atas dahulu. Hak masa Nabi sabda tak ada ilah ni. Hak Nabi sabdanya man tawadda'a faqala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Tu hak Nabi sabda. Hak ilah ni hak kita. Sebab atas tu aidah bacaan tu kan. Jadi hak bawah ni tak payah sudahlah gitu je. Bukan Nabi sabda seumpama ni man tawadda'a faqala asyhadu an la ilaha illallah ilah, bukan. Sudah atas tu lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannatis samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwuduk kemudian membaca, dan ini terjemahan dia lah ni, saya bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tu DST dan seterusnya. Nah, betul lah tu ke reka tulis je tu.
DST, bukan GST. DST dan seterusnya. Betul? Dan sebagainya mana? Tadi dan lain-lain, DLL, dan lain-lain. Mana kiam tu betul lah tu dengan bahasa Melayu. Ni DST dan seterusnya sampai ke akhir lah. Maka dibukakan untuknya, untuk barang siapa yang berwuduk kena membaca 2 kalimah syahadah ni, dibukakan untuknya 8 pintu syurga, terserah dari mana saja ia boleh masuk. Ni ini kelebihan membaca 2 kalimah syahadah selepas selesai kita berwuduk. Yang mana terdahulu selepas selesai berwuduk, yang mana antara selesai berwuduk basuh kaki dengan 2 kalimah syahadah ni, kemudian nanti disusuli pula dengan doa, kemudian disusuli dengan selawat dan salam. Makna antara selesai berwuduk dengan baca tu jangan cerah lama lah, jangan cerah lama. Tetapi kalau lepas selesai basuh kaki, dia ada bercakap sepatah dua contoh dengan orang, masih lagi disunatkan membaca 2 kalimah syahadah ni. Dia janji jangan cerah lama. Cerah ni dia tak nyatakan dia punya lama mana. Hak panggil lama tu dia pada uruh je, pada kiraannya. Kalau cakap sekejap tu tak lama mana lagi tu. Masih lagi sunat membaca 2 kalimah syahadah, kemudian berdoa, kemudian bersalawat. Cuma aulanya jangan bercakap dululah. Kira-kira walaupun selesai dah basuh kaki, tak selesai lagi lah, sebab sunat wuduk hak selepas basuh kaki tu tak buat lagi. Yang mana kita berwuduk ni bukan mula daripada basuh muka. Basuh muka tu hak wajib. Sebelum daripada basuh muka tu dengan basuh tangan, dengan bersugi, dengan berkomor. Sama juga ni lepas basuh kaki, kira-kira kita ni masih lagi dalam sunat wuduk dengan mengucap 2 kalimah syahadah, dengan berdoa, dengan berselawat, dengan baca inna anzalna. Mana ni? Hak tadi sebelum basuh muka, dengan basuh tangan, dengan bersugi, dengan berkomor, masuk air ke dalam hidung. Hak tu sebelum basuh muka. Hak ni sunat wuduk selepas basuh kaki. Maknanya tak selesai lagi lah selesai hukum wuduk. Kira-kira wuduk tak selesai lagi, sunat jangan bercakap lah dulu. Tetapi kalau lepas selesai basuh kaki dia ada bercakap sepatah dua, maka tak, masih lagi disunatkan mengucap 2 kalimah syahadah ni. Disunatkan mengucap 2 kalimah syahadah dalam keadaan menghadap qiblah, serta mengangkat kedua belah tangan dalam keadaan mata tengok ke atas, tengok ke langit. Ini doa yang disunatkan mata kita tengok ke atas. Doa selepas daripada selesai berwuduk, dan doa selepas dah selesai kita mandi wajib. Sama lah tu. Kita angkat kedua belah tangan kita, kemudian kita disunatkan mata lenggok ke atas. Walaupun dah kitab ni kata buta sekalipun tak nampak. Walaupun kita kata gak sekarang ni mana nampak langit lagi dah. Sebab ada atap sekalipun. Kalau dulu-dulu betul-betul lah wa basarahu ilas sama, dan mengangkat akan pandangan matanya kepada langit. Betul lah. Kalau dahulu, orang dahulu kan berwuduk ke apa kan di telaga, memanglah kita naik tengok ke atas, tu nampak langit semula tu. Tu betul-betul lah wa basarahu ilas sama, mengangkat akan matanya kepada langit. Sekarang ni kita tak nampak dah, kita dalam bilik sekalipun, mana tetap disunatkan mata pandang ke atas. Adapun doa-doa yang lain, mata kita disunatkan pandang ke bawah. Disunatkan pandang ke bawah. Sama juga macam kita sedang membaca doa kunut, mata kita tengok tempat sujud, walaupun kita terhalang pandangan dengan tapak tangan sekalipun. Kira-kira kita ni masa kita baca doa kunut kan, jadi kita ketika berdoa sekurang-kurang tangan kita angkat membetuli bahu,
Itu sekurang-kurang lah. Kalau hajat tu agak mendesak, kita angkat lebih tinggi. Tapi sekurang-kurangnya kedua belah tangan membetuli bahu, kemudian tapak tangan ke atas, ke langit. Kemudian tangan ni lebih afdal kita himpun daripada kita cerai. Ada cara cerai, ada cara himpun, tapi lebih afdal himpun daripada cerai, tapi ke atas. Jadi masa kita baca doa kunut, jadi mata kita sebenarnya tengok tempat sujud, tapi tak nampaklah tempat sujud sebab tangan duduk depan ni. Ada ni. Maka maknanya mata kita tengok ke bawah. Doa-doa yang lain mata kita sunat tengok ke bawah, bukan tengok ke atas. Doa selepas berwuduk, doa selepas mandi wajib sahaja mata disunatkan tengok ke langit. Bukan hanya tangan sahaja angkat ke langit, mata pun tengok ke langit. Ada. Kemudian dalam keadaan menghadap kiblat, sebab kita maklum disunatkan berdoa dalam keadaan kita menghadap kiblat. Cuma kita biasa berwuduk ni dalam keadaan berdiri. Dia di antara adab berdoa laginya, kalau kebetulan kita duduk, adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Nombor 2, duduk tarabang, duduk bersela. Nombor 3, duduk tawarruk, duduk macam tasyahud akhir. Ada ni. Batu kita dalam doa duduk bersela. Duduk bersela tu nombor 2. Nombor 1, duduk iftirash, duduk sebagaimana tasyahud awal. Yang kedua, duduk tarabang, duduk bersela. Yang ketiga baru duduk tawarruk. Sama macam kita semayang tu lah. Kita semayang duduk, kita orang uzur. Semayang duduk, kita orang uzur. Kalau boleh duduk, apa cara lah. Kalau kita tak boleh duduk tu, boleh duduk lah setara mana boleh duduk. Belunjur tak belunjur pun, kalau kita memang tak boleh duduk, kita tak boleh duduk ni. Macam mana cara nak duduk tak boleh, belunjur je boleh. Itu cerita lain lah. Memang kita boleh duduk, macam mana cara pun kita boleh duduk, tapi cuma tak boleh berdiri sebab kita uzur. Duduk afternya iftirash. Nombor 2 tarabang, bersela. Nombor 3 barulah tawarruk, duduk semai tasyahud akhir tu, iftirah. Tapi pandangan mazhab Maliki dan pandangan Ta'ih dalam mazhab Syafi'i, duduk bersela, bukan duduk iftirash. Kalau kita semai duduk, kita uzur berdiri, kita semai duduk. Duduk yang disunatkan duduk bersela, bukan duduk iftirash. Duduk iftirash, duduk asal. Mana? Duduk antara sujud. Duduk tasyahud awal. Tu duduk iftirah. Duduk hak ganti berdiri, bersela. Dia nak berbeza. Pada ni. Berbeza mana? Mana duduk ganti berdiri? Mana duduk hak memang hak dia dah. Duduk ganti berdiri ketika takbir, baca Fatihah, rakaat, iktidal. Itu duduk ganti berdiri. Maka duduknya tarabung. Sebab itu duduk ganti berdiri, bukan duduk asal. Dia orang uzur. Ataupun orang semai sunat. Dia semai sunat, dia tak main duduk. Maka duduk ganti berdiri, duduk tarabung, bukan duduk iftirah, bukan. Selepas duduk sujud yang pertama, duduk antara duduk sujud, tu duduk asal. Duduknya iftirah. Tasyahud awal duduknya iftirah lah. Itu duduk hak asal. Ni. Tapi nak ceritanya, duduk yang pertama adalah iftirah, yang kedua adalah tarabung. Sama juga masa kita berdoa. Masa kita ngaji Quran, kita juga. Duduk yang pertama, duduk iftirash. Duduk yang kedua, duduk tarabung. Kita biasa ngaji Quran, duduk tarabung, duduk bersela. Dan memang kita orang kita berhidup bersela. Itu duduk yang kedua tu. Tapi duduk afdalnya duduk iftirah lah. Sama juga ni kita belajar pun semua duduk bersela belaka. Tak ada seorang duduk iftirash. Duduk iftirah nombor 1. Duduk bersela nombor 2. Kita duduk nombor 2 belaka. Duduk iftirah lama-lama dia kata kerah. Apa? Kering. Apa dia? Itu sebab kita tak biasa. Pernah sekali tok guru, satu tuan guru, dia duduk iftirah. Kita ziarah dia, cakap, sejam 2 jam berkali. Iftirah tak bergerak. Allah kata bolehnya. Kita terah jugalah, dah lama. Berasalah lain macam, berasa dah. Duduk bersela semua, dah je duduk iftirah. Jadi lama-lama dulu sejam 2 jam kasi.
Tak bergerak. Tak bergerak. Iftirah lah dia ni sampai pagi terbalik. Sebab apa? Memang dia amalan dia gitu. Sebab iftirash ni duduk qu'udu ibadatin, duduk ibadat. Iftirah duduk ibadat. Ada ni. Tambah kalau kita nak berdoa, memang iftirah hak lebih sungguhnya nak beza dengan duduk bersela. Duduk bersela ni macam santai. Ada ni. Macam relax gitu. Kalau duduk iftirah ni macam sungguh. Ada ni. Tu kalau kita berdoa dalam duduk, ni kita lepas daripada berwuduk, memang kita dalam keadaan berdiri. Boleh kalau duduk iftirah sejam 2 jam. Kita memang orang kita pilih bersela. Jadi bersela tu nombor 2 bukan nombor 3. Tawarruk nombor 3. Duduk macam tasyakhir tu nombor 3. Mana ada kelebihan jugalah. Ada kelebihan kalau duduk bersela. Tapi tetaplah duduk ibadah adalah duduk iftirash. Jadi di dalam kitab dia banyak cerita berkaitan dengan adab-adab ketika berdoa. Adab-adab ketika berdoa. Adab berdoa lah ni, cuma bezanya mata tengok ke langit. Dalam ketika kita membaca 2 kalimah syahadah, kemudian nanti pergi pula kepada doa, pergi kepada selawat dan salam. Kemudian datang pula dalil hadis mana hak cerita berkaitan dengan membaca 2 kalimah syahadah selepas daripada selesai berwuduk. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berwuduk kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati samaniyatu, dibukakan baginya 8 pintu syurga, yadkhulu min ayyiha syaa, masuk ia daripada mana-mana 8 pintu syurga yang ia kehendak. Yang mana pintu syurga ada babus solah, bab pintu, babus solah, babus sadaqah, babus saum, ataupun dia panggil babur rayyan. Babur rayyan ni bagi orang yang berpuasa. Babul jihad, babul jihad, babul taubah, babul kaziminal ghaiz. Dia ada 8 pintu semua sekali, yang mana 8 pintu ni mengikut amal ibadah masing-masing. Tetapi baca 2 kalimah syahadah ni, dia boleh masuk mana-mana daripada 8 pintu syurga ni. Mana-mana daripada 8 pintu syurga ni. Setengah mengatakan ini nak menunjukkan kelebihan orang yang membaca 2 kalimah syahadah ni. Kelebihan. Tetapi tidak masuk melainkan melalui pintu yang satu. Dari 8 pintu syurga, pintu yang mana? Pintu yang terdahulu pada ilmu Allah. Pintu manakah yang dia akan masuk? Ada ni. Tapi kemuliaan orang yang membaca dengan syahadah ni, dibuka bagi 8 pintu syurga, dia nak masuk mana-mana pun boleh. Tetapi dia akan masuk satu pintu. Satu pintu mana ni? Pada satu pintu yang telah terdahulu pada ilmu Allah. Pintu manakah yang dia akan masuk? Tapi kemuliaan dia, dia boleh masuk pintu mana-mana. Itu kemuliaan dia. Boleh masuk pintu syurga 8 tu, pintu mana-mana pun dia boleh masuk lah ke. Tapi pintu mana yang dia masuk? Pintu yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada azal, telah terdahulu pada azal ketetapan Allah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pintu tu lah dia masuknya. Tapi nak ceritanya untuk memuliakan orang baca ni, 8 pintu syurga tu boleh masuk belaka. Walah pintu tu untuk ibadah masing-masing. Babu solah, babu sadaqah, babu rayyan. Tu orang puasa, orang yang banyak puasa, pandai ni. Dia hak mana-mana ni semuanya kebajikan belaka. Tapi orang ni hak mana hak banyak dia ni? Sembahyang banyak, babu solah.
Sedekah banyak, babu sedekah. Puasa dia banyak, babu rayyan. Gitu. Dia kuat berjihad, babul jihad. Tapi bukan maknanya orang ni kuat berjihad semayang tak, bukan. Ada ni. Sebab dia kita ni Tuhan beri tak sama. Yang penting kita ni hak kewajipan lengkap. Hak amal-amal yang banyak, yang sunat-sunat tu tak sama. Ada orang kuat semayang, puasa kurang. Ada orang kuat puasa, semayang sunat kurang. Ada orang ngaji Quran dia rajin, puasa kurang. Ada orang kuat semayang, kuat puasa, sedekah sayang. Sayang. Ada orang bunyi je sedekah, dia dulu. Tapi mai sunat, orang mai sunat hidup sandor dinding dak mayang. Tapi kalau bak sedekah, dia dulu. Ada ni. Ini hak bahagian masing-masing. Hak pentingnya hak wajib lengkap. Tu penting, hak wajib lengkap. Hak sunat, hak Tuhan kita hak mana-mana, buat molek, jaga ikhlas molek. Ada ni. Aku je sedekah, tak apa nak. Aku je sedekah pun ngaji Quran bukan kata malah, pandai pun dak. Bukan kata malah, pandai pun dak tapi kalau buat sedekah dia dulu. Ada ni. Tu bahagian masing-masing. Ada orang di bahagian khidmat. Kalau di masjid surau tu agak ke dia lah khidmat. Ada dia seorang kilap. Dia baik cara, dia baik ngemak. Tapi orang main sunat dia tak apa main sunat. Pada ni. Hak rajin main sunat tu ada gapa-gapa di atas latar, disepak kaki je. Apa yang disepak kaki? Dia tak akak pun, dia tak duli pun. Main sunat rajin. Badan dia lalu depan kaki dia, ambil lah sipam. Tak, disepak je. Malah. Tapi dia rajin main sunat. Hak tadi main sunat tak. Tapi kalau bak khidmat dia rajin. Hak tu bahagian masing-masing. Tak usah duduk bakit aku seorang je. Tak apa nak, tak apa. Dah Tuhan beri dia gitu, jenis rajin. Jenis dia tak suka tengok dalam keadaan tak kemas. Ada jenis pesan gitu kan. Ada jenis dia tak apa, awak tak nampak sudah nah. Ada jenis tu, ada jenis dia tak boleh. Selagi tak selesai ngemah, tak boleh nak balik dia ni. Buat kerja. Janji ikhlas je, tak apa. Itu bahagian masing-masing. Hak sunat dia tak sama. Sebab tu pintu syurga tak sama. Hak pentingnya hak wajib kena selesai. Akidah kena comel, kewajipan hak zahir kena sempurna, kewajipan hak batin kena sempurna. Hak tu hak besar, hak wajib-wajib. Ada ni. Hak sunat atas kurniaan masing-masing. Payah nak jumpa orang hak rajin belaka. Semai sunat dia rajin, puasa sunat dia rajin, sedekah di nombor 1. Payah sikitlah nak jumpa. Dan ni. Kan ni. Sebab apa? Sebab macam cerita tadi maghrib tadi tu, kita ni dulu-dulu banyak kesalahan sesama anak Adam. Lepas tu nak taubat macam mana, kita nak minta maaf pun malu dengan orang. Nak minta maaf pun kita tak ingat dah. Jalan dia perbanyakkan buat amal ibadat. Terutama sekali amal ibadat yang mana kita tak ada amal ibadat pahala masa lagi berkekalan. Hak 3 tu lah kita maklum tu. Sedekah jariah, ilmu, anak kita, anak cucu kita tu. Waladun solihun yad'ulah. Anak-anak yang soleh, anak yang beriman. Anak yang beriman. Bukan anak ni, faham tak? Cucu, cicit, cuik selagi tak kiamat. Itu pahala kebajikan kita belaka tu. Harap itulah kitanya. Ada ni. Kita kemudian kita sudah berubah dah. Hak tu kesalahan kita sesama anak Adam ni hak lama-lama dah tu. Hak tu kerana kita jauh daripada agama. Tapi ke mana pun tetap kita kena bertaubat mengikut rukun dia. Kena pergi minta maaf, nak cukup rukun pergi minta maaf tu nah. Lepas tu macam mana kita akan berhadapan di mahsyar. Selain kita buat amal ibadat, kita sekal pahala kepada mereka, kita istighfar juga kepada mereka. Itu standby kita lah. Maknanya kita taklah kata nak kembali kepada akhir yang kadang nyadar dah lah. Nyadar panggil tau. Nyadar.
Nyadar ni sebagai tak ada persiapan apa-apa dah. Kita ada persiapan dengan amal ibadah kita, dengan amal ibadah yang tak putus walaupun kita mati dah. Tadilah sedekah jariah. Anak-anak kita tu, anak cucu kita tu, anak cucu kita tak besar, anak cucu cicit cuit sampai ke bila-bila. Itu adalah bekalan kita. Hak tu akan tapung kita nanti tu. Hak tu ada ni. Hak kita buat amal, kita buat amal. Hak kodoh kitanya, hak kodoh-kodoh taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa. Tapi biar kita ilmu biar cukup, pegangan biar sempurna, hak amalan semayang puasa kita sempurna dengan hukum dia, hati pula ikhlas. Hati hak wajib. Ni hak sunat. Kemudian hak baca ni pula hak sunat. Hak kita baca hak sunat ni sampai peringkat kemuliaannya boleh dibuka 8 pintu syurga. Ni kelebihan dia. Sebab apa? Apa yang dibaca? 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup ni. Tapi ni bukan baca saja ni. Dengan akidah kita. Ni akidah kitanya. 2 kalimah syahadah. Kemudian syahadah yang pertama tu pula asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Hak kita duk baca lepas daripada selesai semayang tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali tiap-tiap lepas main 5 waktu. Orang tua-tua kita biasa amalnya lepas main maghrib 10 kali, lepas sembahyang subuh 10 kali. Dia bukan maghrib subuh, dia 10 kali tu tiap-tiap selepas 5 sembahyang. Orang tua kita biasa maghrib subuh 10 kali, hak lain 3 kali. Gitu dah, hak lain 3 kali. Jadi 10 kali belaka. Tapi syahadah tu, pengakuan kita tu, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah jua Tuhan esa, wahdahu, hal keadaan Allah esa, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah esa. Ni kita duk ngaji wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan, la syarikalah, isyarat kepada wahdaniyah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni kena jaga molek. Wahdaniyah pada zat, kita orang Islam, Tuhan satu. Wahdaniyah pada sifat, kita orang Islam, kita berpegang sifat kudrah Allah satu, sifat iradah Allah satu, sifat ilmu Allah satu. Tak ada kita berpegang pekerjaan Tuhan banyak, sifat kudrah Allah satu tak cukup, dia kena ada banyak sifat kudrah. Pengetahuan Tuhan tidak terhingga, tidak ada kesudahan bagi pengetahuan Allah. Jadi sifat ilmu Allah satu tak cukup, kena banyak. Dah kita pegang kudrahnya satu, iradahnya satu. Itu keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Itu kena jaga molek. Keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, pilihan kita pun perbuatan Allah, usaha kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu asas kepada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Tuan bagi sekian alam. Tuan, Rabb, Tuan yang hakiki, yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir, yang menjadikan, yang mencipta. Itu Rabb, rububiyah. Asasnya adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan. Itu tauhid rububiyah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad, Rabb engkau ya Muhammad, yakhluqu ma yasha', menjadi ia bahkan barang yang ia kehendak, wa yakhtar, barang yang ia pilih. Ikhtiar hakiki milik Allah.
Ikhtiar kita ada pilihan. Majas sahaja letak jadi kita. Hakiki tak ada apa-apa kita. Pilihan hakiki milik Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Ni la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Ni asal akidah. Tak ada tu semayang wudu ke tak ada pakai gawal lagi tu. Tapi nak cerita baca ni besar kelebihan dia, apa yang kita baca? Macam kita baca ayat kursi tu lah. Lepas semayang kita baca ayat kursi, maknanya tak masuk syurga kerana tak mati je. Maknanya tidak ahli syurga dah. Apa yang kita baca ayat kursi tu? Ayat aqidah. Lebih kita baca surah Qul Huwallah, ayat apa? Ayat aqidah. Lebihnya suratul Fatihah, ayatnya ayat aqidah. Suratul Fatihah tu, Nabi kata tidak ada satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada 104 buah semua sekali kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang menyamai suratul Fatihah. Tidak ada. Suratul Fatihah surah yang paling lebih sekali. Suratul Aqidah, pegangan, yang dipanggil suratul Asas. Di suratul Fatihah ni dia ada 10 nama. Salah satu namanya suratul Asas, menjadi asas agama kita. Apa? Aqidah di situ. Di situ ada alhamdulillahirabbil alamin, Rabb, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu keesaan apa? Dipanggil tauhid. Ini tauhid uluhiyah di situ. Pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ni. Atau lebih baca. Kenapa? Apa yang kita baca? Bukan baca saja. Bukan baca dapat kelebihan dah. Hak ni kita berwuduk, kita semayang, hak ni akidah kita. Hak ni lah hak akidah kita. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Sebab syarat syurga adalah iman, adalah akidah. Pertanyaan pertama yang akan ditanya, Mar Rabbuk? Siapa Tuan kamu? Allahu Rabbi. Yang nak jawab Allahu Rabbi, orang yang mentauhidkan Allah pada perbuatan boleh jawab Allahu Rabbi. Sebab jawab ni bukan jawab dengan kepetahan lidah, jawab dengan amal ibadat kita yang ada akidah mentauhidkan Allah pada perbuatan. Boleh jawab Allahu Rabbi. Bermula Allah Tuanku, Tuan, Rabb, Tuan. Ada ni. Dia nak kemah tu. Dia nak kemah ni Rabbunallah tu. Biar kemah Rabbunallah. Innal ladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbunallah, Tuan kami ialah Allah, summa istaqamu, dan istiqamah atas ketaatan zahir dan batin, maka tidak ada ketakutan ketika mati dan selepas dah mati, dan tidak ada perkara yang menduka citakan. Rabbunallah dimulai dengan Tuan. Tuan kami, Rabb kami, mentauhidkan pada perbuatan. Ni hak kita dah baca ni. Jangan nampak kata lebih baca, bukan bacaan ni saja, tapi apa yang terkandung dalam bacaan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibuka baginya pintu syurga yang 8, masuk ia daripada mana-mana pintu 8 yang ia kehendak. Zadat Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan riwayat lain pula, wa ja'alni min ibadikas salihin. Ni setakat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tak ada wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu riwayat hadis yang lain. At-Tirmizi menambah bacaan, tambah atas dua kalimah syahadah tadi lah. Jadi dalam hadis Muslim sampai setakat dua kalimah syahadah. Hadis Tirmizi dua kalimah syahadah. Kemudian ni tambah ni. Tambah ni pula. Tambahan daripada hak dua kalimah syahadah.
Jadi hadis Tirmizi mulai daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan saya masuk golongan orang-orang yang bertaubat dan suci, gitu je. Wa ja'alni, dan jadikan akan aku minal mutatahhirin, daripada orang yang menyucikan diri. Ni masuk dalam ayat ni. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tu. Tu ayat Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat dan orang yang menyucikan dirinya. Menyucikan diri ni, yang pertama menyucikan daripada akidah yang syirik, kemudian menyucikan diri hak zahir dan hak batin. Itu mutatahhirin. Pada tawwabi ni orang yang banyak bertaubat. Orang yang banyak bertaubat ni orang banyak dosa lah. Bukan banyak dosa kerana kita ni tidak maksum, dosa sentiasa berlaku, kita sentiasa taubat. Dosa berlaku, kita taubat. Tawwab ni orang yang banyak bertaubat. Ada ni. Cuma kita ni tak banyak bertaubat sebab kita tak banyak dosa pada ingatan kita. Kita tak banyak taubat sebab kita tak banyak dosa. Tak banyak dosa tu pada anggapan kita. Batu kita banyak taubat kan ni. Ni ada Ustaz moci Ustaz. Walaupun tak ada dosa dah, tapi makcik tiap-tiap malam mai sunat taubat semua. Tak ada dosa. Orang tua nak dosa ke apa orang tua? Dosa mata tak ada. Dosa telinga tak berahi belaka dah. Dosa lidah malah cara dah. Dosa tangan kaki tak kosek orang. Dosa perut nak makan hak semua-semua haram. Dah. Tak ada dosa lah makcik ni. Kata dosa ni hak zahir mudah je pelihara. Dosa hati tu, dosa riak, dosa ujub, dosa takabur. Tu kalau sekecil tu dosa besar. Kita bukan maksum, kita ni dosa ada. Tapi kalau kita rasa kita tak berdosa, alamak banyak sangat tu, tak sedar dah. Ada ni. Tak ada dosa tapi masih nak taubat sama, boleh sebut kata dosa hati senyap. Ada ni. Kita lagi banyak ilmu, lagi banyak amal, godaan riak, wujud takabur, sampai kita terlampau pun riak, wujud takabur tak berhenti-berhenti godaan dia. Ada ni. Kita terlampau, godaan lain tak ada dah. Godaan maksiat zahir tak ada dah. Tapi godaan maksiat batin, kita terlampau, tapi hati ada. Tak ada rasa mana. Jadi kita sebenarnya dosa sentiasa, cuma kita tak kenal dosa. Ni kita kata dosa pun tak kenal. Nak bertaubatnya macam mana? Ada ni. Jadi Tuhan kasih kepada orang yang banyak taubat daripada dosa yang dilakukan. Ayat kena royak molek. Tuhan kasih kepada orang yang berdosa yang bertaubat. Ayat tu jadi keliru tu. Tuhan bukan kasih pada orang berdosa yang bertaubat. Tuhan kasih kepada orang yang banyak bertaubat dari dosa. Apa bezanya? Tuhan kasih betul taubat, bukan betul dosa. Kalau kita kata Tuhan kasih orang yang berdosa, yang bertaubat, sampai masa aku ada dosa tak apa, nanti bertaubat. Ada gitu kan. Ada ni. Jadi bila Tuhan kasih pada orang yang berdosa, Tuhan kasih, kemudian dia bertaubat. Jadi kita tak segerung pada dosa, sebab Tuhan kasih juga. Janji kita bertaubat je kemudian. Ada ni. Orang yang bertaubat dari dosa ni, dia bukan mudah-mudah buat dosa. Tapi dah lemah jadi dosa, dia segera taubat. Taubat Tuhan kasih. Ada ni. Bunyi macam super je kau. Tak macam super dah. Orang yang bertaubat dari dosa dengan orang berdosa yang bertaubat. Tak sama.
Bukan Tuhan kasih pada orang berdosa, Tuhan kasih pada orang tawabin, orang yang banyak bertaubat dari dosa. Bukan Tuhan kasih pada orang yang banyak berdosa yang bertaubat, bukan. Ayat tu kena ayat molek. Tapi kita bunyi macam lebih kurang je tu. Bunyi macam lebih kurang. Ada kena jaga situ. Ada ni. Sebab yang Tuhan kasih bukan betul dosa, betul taubah. Betul taubah tu Tuhan kasih. Tuhan kasih kepada orang yang banyak bertaubah daripada dosa-dosa yang dilakukan. Sebab dia nak kita hakikah ada ayat tu. Orang yang melakukan maksiat yang bawa kepada menghinakan diri lebih baik daripada orang yang melakukan ketaatan yang bawa kepada membesarkan diri. Ni ayat ni kena susun molek. Orang yang melakukan maksiat yang bawa kepada menghina diri. Allah lah beratnya aku ni, banyak buat dosa ni, lebih baik daripada orang yang buat ketaatan yang bawa pada membesarkan diri. Akhirnya kalau salah huraian, baik buat dosa tapi kita tak ada sombong, kita masih hina diri, kurang diri, berat kita ni dosa banyak. Orang tu buat amal ibadat tapi bagi kepada sombong, baik kita pula ada dianya. Jangan. Ayat tu kena, kata-kata hikmah tu dia halu. Jadi nak hura-hura tu dia kena teliti molek, kena teliti molek. Jadi orang jadi bawa salah faham nanti. Ada ni. Dia kadang-kadang pembicaraan hakikah ni dia bukan dosa-dosa kita syariat ni, dosa ni tak ada dah. Kekurangan diri tu lah, terkadang lalai dengan Tuhan, masa mari hina diri. Tu dianya, bukan dosa-dosa syariat kita ni. Dah kita kata orang-orang muqarrabin tu bukan nabi nak maksum. Memang mereka bukan nabi, mereka tidak maksum, tapi mereka aulia illah, kekasih Allah, mereka mahfuz. Mahfuz ni terpelihara, Tuhan pelihara daripada dosa. Apa beza dengan maksum? Maksum terpelihara juga. Maksum ni sifat yang wajib bagi Rasul, mustahil berlaku dosa. Mahfuz ni Tuhan pelihara pada aulia, tapi harus berlaku dosa, tak mustahil. Dia tak sama pada ni. Maksum Tuhan pelihara yang mana sifat wajib bagi Rasul, mustahil berlaku dosa. Mahfuz para aulia Tuhan pelihara, tapi harus berlaku dosa, berlaku kesalahan. Ada ni. Sebab tu ada aulia akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura bersisa contohnya. Tu orang tinggi-tinggi belakang dengan Tuhan tu, tapi akhirnya dia kufur. Adapun Nabi, tu maksum, tak ada langsung tu. Tu sifat wajib. Mahfuz ni harus pada akal boleh terima berlaku kesalahan, tapi Tuhan pelihara. Jadi dosa bagi mereka ni lalai, lupa Tuhan tu dosa bagi mereka. Bukan cerita kita ni bubuh kita kok. Tengok dah kita hakikat kata. Kita buat dosa tapi kita rasa hina diri. Kamu buat taat di masjid, sombong kamu, baik saya daripada kamu. Jangan ikut tu. Ada ni. Dan kita hakikah ni dia tak boleh tengok selapih. Lepas tu kena halusi. Ada pula kata cerita halusi sangat menyebabkan orang tak faham. Tak faham lah kalau kita tak sampai tahap dia. Sebab kita hakikah ni lebih kepada zauqiyah, bukan nutqiyah. Zauqiyah ni dalam. Kita banyak nutqiyah, cerita. Pandai cerita mudah nampak, itu ilmu syariat. Pandai cerita mudah nampak. Hak ni benda zauqiyah, hak kecak di batin. Setakat pandai nutqiyah, pandai cerita, tapi di batin tak kecak, boleh dengar gitu lah. Boleh dengar. Kalau kata cerita lah, kalau kita kata kok manis ke, sedap ke, tapi pernah tak kita makan benda tu? Tak pernah. Boleh cerita je lah. Benda ni manis dia gini. Kita kata manis gitu-gitu tu kita pernah rasa tak? Kita tengok dalam buku. Dia tulis benda ni manis dia gini, bukan manis macam gula.
Bukan mani macam madu, tapi mani dia gini. Buku tu tulis. Kita pun tulis. Kita pun baca buku tulis. Pandai kita cerita. Tapi kita pernah rasa tak benda tu? Tak pernah. Tak sama. Baik itu benda hak rasa. Bukan benda hak tutu kat luar tu dan kita hakikat tu. Itu kena cermat. Orang yang berdosa, yang bawa pada menghina diri, lebih baik daripada orang yang buat taat membawa pada besar diri. Itu cerita mana tu? Macam-macam tadilah. Orang yang bertaubat dari dosa. Orang berdosa, terima kasih. Yang bertaubat, orang yang bertaubat dari dosa. Ayat tu disusun molek. Tawabin, orang yang banyak taubat dari dosa. Terima kasih. Ini kita minta ni. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang banyak taubat dan jadikan aku daripada orang yang menyucikan diri. Menyuci yang pertama akidah. Menyuci yang kedua hak kita duduk sembahyang tu lah. Syarat sah sembahyang suci daripada hadas, suci daripada najis. Itu syarat sah sembahyang. Syarat sembahyang kita diterima oleh Allah suci batin, suci daripada riya, ujub, takabur. Itu syarat sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena suci hak zahir dulu. Itu syarat nak sah sembahyang. Suci daripada hadas, suci dari najis. Tapi sebelum cerita bab suci zahir batin, suci akidah, hak tu hak nombor satu. Itu dipanggil mutatahhirin, orang yang menyucikan diri daripada kesyirikan, menyucikan diri daripada kotoran zahir dan menyucikan diri daripada kotoran batin. Ini doa selepas daripada dua kalimah syahadat. Warawal hakimu wa sahhahu man tawadda'a summa qala subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqqin summa tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.